أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى سادتنا أبو بكر عمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوص آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا ومشايخنا شيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 96. Berdasarkan kepada ayat ini, saya akan menyambung kembali di dalam penceritaan berkaitan dengan kiblat umat Islam yang kita sebutkan Bandaraya Makkatul Mukarramah. Ianya mempunyai rahsia yang sangat besar. Dan bumi yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah tapak Kaabah itu sendiri. Dan dia menjadikan kiblat kepada umat Islam ataupun pertumpuan kepada umat Islam di seluruh dunia. Dalam ayat kita baca tadi, tuan-tuan ya, puan-puan dirahmati oleh Allah. Inna awwala, mana sesungguhnya awal-awal baitin. Bait dalam bahasa Melayu ialah rumah, maka diterjemahkan ialah Baitullahil Haram. Wudi'a linnas, menjadi tempat peribadatan, linnas, bagi manusia. Allah tak sebut umat Islam. Ayat itu disebut wudi'a linnas. Awal-awal rumah tempat peribadatan manusia, lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang Allah bangunkan itu tujuan untuk peribadatan manusia di seluruh dunia, dan ianya diberkati. Bi Bakkata mubarakan, dia diberkati, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk kepada sekalian alam. Berdasar ayat inilah yang kita seronok nak mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah yang pertama untuk manusia menghambakan diri kepada pencipta. Rahsia-rahsia di antara, kalau kita sebut Bandaraya Mekah Al-Mukarramah ini terletak di suatu negara yang disebut Hijaz. Disebut Hijaz. Sekarang ni kalau sebut Hijaz orang tak kenal dah. Iaitu ditukar dengan nama orang, ya, nama seorang asas pemerintah sekarang lah, daripada dulu dah berapa ratus tahun sampai sekarang, iaitu keluarga Saud, yang disebut Saudi Arabia. Arabia itu bangsanya. Dan selain daripada itu, tempat ini adalah tempat yang kering kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Pada adat tempat sebegitu tidak akan dihadiri oleh manusia. Maka manusia tak akan datang tempat sebegitu. Keperluan manusia kepada tumbuh-tumbuhan untuk menjadi bahan makanan
keperluan manusia kepada air, sebab air ini sangat penting dalam kehidupan. Sedangkan di tanah padang pasir yang kita sebutkan Makkah ini tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bila Allah menyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, inilah tuan-tuan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini, perkataan bibakata mubarakah, Allah memberkati. Istilah berkat ni kalau pada adat manusia tak boleh terima. Bila Allah nak jadikan berkat tu, subhanallah, dia jadi luar biasa. Dan kita sekarang sudah melihat suasana keadaan Mekah yang sudah pun hebat. Bila kita baca, kita terangkan balik tentang sejarah ini, kita terasa bagaimana kebesaran, kehebatan, keagungan Allah di tempat itu. Kalau Allah jadikan Kaabah tu di Taif, di atas bukit yang sejuk, saya ingat ramai orang suka pergi. Sebab cuaca di Taif, di sebelah timur Mekah, lebih kurang 75 km daripada Mekah, cuacanya macam Cameron Highland kita lah di sini. Dah tentu orang suka pergi. Bila ada Kaabah sana, wah, pergi makan angin ya. Kalau tak pergi tawaf pun pergi sejuk udara sejuk segar di sana kan. Tapi di padang pasir, subhanallah, inilah yang kita nak kena letakkan dalam jiwa dan hati kita, rasa kehebatan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala bila pergi tempat yang sebegitu rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan ya tentang keistimewaan yang di sana, dan Nabi sendiri adalah keluarga Ma'la. Beliau lahir dan menetap di sana sampailah tiba perintah Allah untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Artinya kawasan Ma'la itu adalah kawasan tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada terdapat 3 pintu nak masuk ke Mekah ini. Satu disebut Ma'la. Selain daripada Ma'la disebut Hujun. Perkataan Hujun ya. Satu nama tempat yang Rasulullah pernah datang daripada Madinah ketika Futuh Mekah di dalam bulan 8 Zulhijjah. Daripada 8 Zulhijjah. Yang kedua disebut Misfalah. Dan yang ketiga disebut Syubaikah. Jadi kota Mekah ni dalam ketinggian, kalau kita perhati di segi geografinya, 300 meter daripada permukaan laut. Itulah dia punya kedudukan dia. Dan dari segi keistimewaannya begitu banyak sekali lah. Ya, tempat Allah letakkan Baitullahil Haram, tempat kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah SWT begitu kasih kepada Nabi kita, maka dia letaklah di tempat yang mulia, kelahiran dia pun di tempat yang mulia. Di antara tanda kasihnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat-malaikatnya dia berselawat juga kepada Nabi. Kalau kita perhatikan ya, kehebatan, kebesaran yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin barangkali kita dengar Allah perintah dalam Al-Quran supaya kita solat, wa aqimus solah. Itu Allah perintah kepada kita lah untuk solat secara langsung. Kemudian bila nak disuruh kita keluarkan zakat, wa atuz zakah, dia perintah secara langsung juga. Wa tasumu Ramadan, ya, bulan puasa disuruh kita puasa. Wa tahajjul bait, ya, menunaikan fardu haji di rumah dia. Allah perintah secara langsung. Tapi untuk selawat, Allah nak perintah kepada kita, dia bagi tahu dia selawat dulu. Allah mendahului daripada perintah itu, iaitu ayat dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku,
yusalluna 'alan nabi. Itu yang nak menandakan bahawa Allah begitu cinta dan sayang kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu, aku malaikat selawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah bagi tahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita sebenar beriman, sallu alaihi, selawatlah kepada kekasih aku. Sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi saya duk terfikir juga tuan-tuan ya, bila Bilal ketika hari Jumaat, cuba kita ubah, boleh tak boleh ubah tuan-tuan, ataupun nak tunggu arahan Jawi dulu ke? Bila Bilal suruh kita berselawat dengan membaca ayat itu pada hari Jumaat, sebelum khatib nak baca khutbah tu kan, ayat tu dibaca. Sini tak tahu lah baca tak baca kot ya. Kalau baca, kenapa kita tak selawat ramai-ramai? Diam je. Semua pakai khusyuk, tawaduk, pakai selawat lati kot. Tak apalah selawat lati. Tapi biarlah kita lahirkan. Bukan salah tuan-tuan, sebab khatib tak baca khutbah lagi pun, baru mula. Tujuan dibaca ayat tu dimula tu suruh kita selawat. Kenapa orang di tanah air kita ni tak nak selawat? Bila disebutkan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, setengah bila tersebut sampai 3 kali tu perintah suruh, walaupun tidak menjadi wajib, tapi rasa cinta kasih sayang kepada Nabi kita kena selawat. Ataupun mungkin orang ramai tak tahu nak selawat, barangkali bila tu mulakan dulu Allahumma salli ala Muhammad, biar semua sallallahu wasallam alaihi. Memanglah pelik sikit, tak pernah buat lagi kan. Lama-lama biasalah tu. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Bunyi pelik sikit tu, tak pernah bunyi ni. Merah-merah dah. Yang akhir, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Baru serahkan tongkat kepada khatib. Baca. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ramai sini, kita katalah dalam ada 3,000 orang dah. 3,000 orang berselawat, masya-Allah. Saya cakap pergi Selangor, dia kata tak ada arahan jaiz lagi. Tengok arahan jaiz itu. Berselawat nanti tunggu surat sampai tu buatlah. Sini kena arahan Jawi dulu dah. Jadi kalau tengok ayat tu tak payah tunggu dah, sebab arahan daripada Allah Taala tu lagi besar. Sajalah tuan-tuan nak beri sentuhan sikit dengan perkara selawat. Baik, bagaimana sayang dan kasih Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Diletakkan Nabi kita dilahirkan di Makkahul Mukarramah, dan tempat yang tidak boleh seseorang pun masuk ke dalam Mekah ini melainkan mesti dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan kepala terbuka, dalam keadaan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini di antara tempat yang digazetkan oleh Allah, sehingga kita nak masuk tu bukan di dalamnya lagi, kita dah buat macam tu sebelum tu disebut miqat. Miqat tu artinya orang-orang yang datang tu, kita katakan ramai yang mempunyai kedudukan yang tinggi di segi darajatnya, pangkatnya, kebesarannya. Allah tak benarkan hamba-hambanya datang ke rumah dia dalam keadaan membawa pangkat-pangkat yang besar itu. Allah tak benarkan kita membawa sesuatu yang menjadi rasa takabur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah yang amat sangat kepada orang yang takabur, kerana takabur adalah sifat Allah. Allah murka orang ambil. Makhluk pertama yang mengambil sifat itu ialah iblis. Wa kana minal kafirin. Jadi orang kafir dia. Ala wastakbara. Jadi perkataan takabur itu adalah sifat Allah. Iblis ambil pasal tak nak sujud kepada Adam yang kita baca dalam sejarah dia, maka terus jadi orang kafir lah. Kita pun kalau bersifat takabur,
Kita tak katalah dia jadi orang kafir, tapi menjadi kemurkaan Allah yang amat sangat. Sebab itu orang yang masuk dalam keadaan diri dia tu masih membawa kedudukan yang tinggi, rasa berbeza dengan orang lain, dia tidak layak untuk mendapat haji yang mabrur, dia tidak layak untuk mendapat umrah yang makbul. Dia tak layak. Kerana apa? Kedudukan di sana adalah orang yang lebih takwa. Allah memandangkan orang yang lebih takwa. Itu yang tujuan rahsia kenapa kita melondehkan pakaian-pakaian kesukaan kita di miqat. Pakailah pakaian yang menjadi hamba yang sama dengan orang lain. Ya, kita tak perlu kita nak berfashion, berpakaian dengan apa, menjadi kebanggaan hidup kita. Tak payahlah. Kemudian tempat yang dijadikan Allah sebagai tanah suci yang aman dan yang tidak boleh ada pertumpahan darah. Itu pun samalah, Allah dah gezek dah tempat yang boleh, yang tak boleh kita jadikan pertumpahan darah, pergaduhan. Baik, sudah tentu kita tahu ada juga berlaku pertumpahan darah dah. Jadi kenapa berlaku begitu? Artinya kita manusia sudah mencerobohi daripada hukum yang asal. Sepatut tak boleh buat pertumpahan darah. Kita dengar ketika zaman pemerintahan Islam dulu berlaku pembunuhan sehingga kelambu Kaabah terbakar, sehingga kan dinding-dinding Kaabah runtuh. Subhanallah. Tempat yang boleh dipohon untuk menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dijamin mustajab doa kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tak akan menolak doa hamba-hambanya yang berada di sana. Jadi sudah tentu kadang-kadang kita terfikir, kenapa doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu kita tahu bahawa ada sebab-sebab lain yang menjadikan doa kita tertolak. Dia kena semak balik, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita rasa seolah-olah Tuhan tak nak dengar bisikan kita, permohonan kita. Tapi kita duk salahkan Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang diri kita pun salah. Ya, sebab banyak faktor-faktor yang menyebabkan doa seseorang tertolak. Faktor yang paling besar sekali, tuan-tuan, yang doa kita tak ditolak ialah faktor makanan kita. Ya. Faktor pakaian kita. Faktor apa yang ada pada diri kita sendiri. Itu dalam hadis-hadis sahih menceritakan bagaimana orang yang makan daripada haram, paling tidak yang syubhah, pakai pula yang syubhah. Jadi pertuturan dia pun pertuturan benda yang tak elok. Jadi orang-orang yang sebegini Allah Ta'ala takkan terima. Dan ada juga yang ketikanya orang buat jahat tapi hidup dia mewah. Dia buat jahat, dia buat yang tak baik, tapi dia dapat sesuatu yang tak dapat kepada orang beriman. Itu pun kadang kita terfikir juga, kenapa begitu? Tidak ada lain jawapan dia. Allah bagi atas nama istidraj. Istidraj ini dia bagi juga, tapi Allah bagi dalam keadaan kemurkaan. Kita hendakkan sesuatu rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezeki yang halal. Jadi rezeki yang halal ini maksudnya rezeki yang Allah Ta'ala reda. Pemberian itu rezeki yang reda. Bila Allah reda, bermakna perkara itu kita dapat yang baik. Kalau dia tak reda, dia bagi banyak pada kita, bukan ada nilai. Tidak ada nilai, tidak ada harga. Malah kadang-kadang harta itu akan menyeksa kita. Kan ada di antara kita dengar cerita hadis Nabi bahawa harta-harta yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah ini bertukar menjadi ular, ya. Apabila kita berada dalam kubur nanti, masya-Allah. Baik, selain daripada itu, tuan-tuan, tempat yang boleh dipohon untuk menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dijamin mustajab doa hamba-hambanya. Dan selain daripada itu, tidak ada di muka bumi ini suatu tempat yang Allah mewajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk datang mengunjunginya. Kalau yang lain-lain tu tak ada hukum wajib. Kita dengar kita melancung di negara-negara yang lain, ya, kita tak ada pun mendengar perintah Allah suruh pergi. Tapi Mekah satu-satunya
tanah dan bumi yang Allah perintah suruh kita pergi. Perintah. Tapi ada jugalah kelonggaran, walaupun dia tu hukumnya wajib kan, tapi orang yang tak mampu tak payah pergilah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa-siapa yang mampu pergi. Dan yang istilah mampu ni kita tengok dalam kehidupan kita, di antaranya orang tu mestilah ada kemampuan pada sudut fizikalnya, iaitu kesihatan yang baik. Kalau dia tak mampu juga, kita tak payah pergilah. Dari segi keuangan dia cukup, tak sampai kita disuruh berhutang. Ada orang nak pergi juga tu sampai hutang, tak disuruh, maka tak jadi wajib, ya, malah tak dibenarkan. Ada orang yang main kutu, ya, saya pernah sebut dulu, orang main kutu nak pergi haji, dia kata kutu haji. Tak pernah dengar orang main kutu haji dah, tapi ada dulu orang buat. Masa haji harga dia 10,000 tu, seorang keluarkan 1,000, dia main 10 orang. 10 orang dapatlah 10,000. Kalau di kampung saya dia sebut kutu, ada setengah tu sebut kut, main kut. Jadi siapa yang nak dapat nombor 1, nombor 2, dia bergantung kepada undi. Undi lah, kalau dia cabut-cabut dapat nombor 3, 3 tahun lepas tu dia pergilah, dia dapatlah pergi haji. Tapi nombor 1, nombor 2 tak boleh dicabut, sebab itu diperuntukkan kepada ketua kutu. Nombor 2 tu untuk timbalan ketua kutu. Jadi orang yang buat kutu tu ketua dia. Yang tu tak dicabut lah. Untuk yang pertama tu untuk ketua kutu dengan timbalan ketua kutu. Nombor 3, 4, 5 boleh kan? Pernah kita bincang dalam muzakarah haji, ya, tentang perkara ini, main kutu haji. Keputusan yang kita dapat tu tak dibenarkan, tak dibolehkan kerana unsur-unsur hutang. Unsur-unsur berhutang dan akan menjadi bebanan kepada keluarga kalaulah ahli kutu tu mati. Bayangkan orang nombor 1, dia dapat 10,000 tu bukan duit dia. Duit dia 1,000 je. Dia dapat 9,000. Tu kalau ditolak-tolak benda lain saya tak sampai kot. Artinya bila dia mati, siapa nak bayar hutang tu? Akan membebankan kepada keluarga. Berbeza dengan hutang bank. Bukan hutang bank, apa, pinjaman bank. Kalau di tempat kita saya rasa tak ada buat lagi, ya, pinjaman bank untuk pergi haji. Kalau di sebelah Indonesia sudah jadi lumrah dah, kebiasaan. Kerana ulama-ulama mereka daripada dulu lagi membenarkan orang yang berkemampuan untuk pinjam bank. Kemudian dia pergi haji lah. Jadi haji dia tu haji bank dia pergi. Bukan haji bank, haji dia lah, haji pinjaman bank. Dan dia balik tu duk kerja dia bayar lah, sebab ada perjanjian. Baik, kalau ada berlaku kematian dan sebagainya, dia ada insurans pula yang akan membayar. Jadi tidak membebankan keluarga. Itu yang ulama membenarkan. Jadi tempat kita tak ada lagi lah. Lebih baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak pergi tu Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada kita. Tak mampu tak payahlah. Cuma sekarang yang menjadi kekangan untuk pergi ni ialah kota haji, itu saja. Masalah segi kewangan saya rasa tak ada masalah. Kota haji lah, ya, oleh kerana sekarang kalau kita nak daftar mengikut senarai yang dibenarkan, kalau daftar sekarang, ya, tahun 2069 baru boleh pergi. 2069, 50 tahun lebih, baru boleh pergi. Tuan-tuan pun saya ingat paling rendah 40 kot. Cuba campur 50, ada nak hidup boleh 100 tahun. Tapi saya optimis bila saja Mekah pembangunan tu dah siap, mudah-mudahan dia akan tambahkan kota lah. Dia qada balik lah, lepas tu dah kena sekat. Mungkin dia pergi kelonggaran untuk menambahkan kota. Jadi harapan nak pergi tu lebih cerah lah. Tapi kalau nak juga pergi, adalah cara dengan cara package boleh pergilah. Kena ada peruntukan yang disediakan tu. Tapi syaratnya kena buat rayuan kepada pihak berkuasa lah, kepada tamu haji. Baik, seterusnya apa yang kita dapat lihat tentang keistimewaan Mekah ini? Tidak ada sejengkal bumi pun yang Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mengadap dan melambai-lambaikan tangan
melambai-lambaikan tangan kecuali kepada Kaabah dan Hajarul Aswad. Artinya tidak ada benda yang, tidak ada tempat yang Allah Ta'ala suruh kita lambai-lambai tangan, atau disebut istilah menyentuh ya Hajarul Aswad. Dan selain daripada itu, tidak satu masjid pun yang diberikan ganjaran terlalu besar kepada umat Islam yang hadir untuk peribadatan di sana sehingga 100,000 kali ganda. Tidak ada. Di seluruh kawasan-kawasan yang diisytiharkan sebagai tanah haram itu, kita boleh mendapat 100,000 kali ganda. Subhanallah. Mana ada tempat lain tuan-tuan? Saya tu perhati tuan-tuan, orang yang pergi kat sana ni, yang betul-betul buat ibadat tu, ya Allah, sedikit masa dia tak nak buang. Sebab kita bayar sedetik masa kita buat ibadat tu 100,000. Itulah yang orang yang mendapat pentarbihan awal sebelum pergi tu, dia cukup menghargai tempat yang suci ini. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang ada peluang untuk pergi tu, jangan buangkan masa. Jangan kita leka lah, ya. Biarlah kita banyak masa berada di Masjidil Haram, duduk beriktikaf. Sebab bayangkan, kita iktikaf di masjid yang biasalah, selain dari tanah haram, kita dapat satu iktikaf. Di Masjidil Haram kita beriktikaf sama seperti kita iktikaf tempat lain 100,000 kali kita iktikaf. Itu yang orang duduk dalam masjid tu lama tak apa, seronok kita sambil kita baca Quran. Nak pula kita baca Quran pula, kalau dapat khatam Quran, sekali khatam di sana macam kita khatam 100,000 kali ganda. Kita bersedekah pun sama juga, sekali kita sedekah mungkin 1 riyal, 2 riyal, 10 riyal, seperti 100,000 kali ganda. Itu yang kita hendakkan, kelebihan di sana itu kita ambil ketika berada di sana. Itu sebab Tabu Haji dia letak kita belajar beribadat di sana tu sampai 40 hari lebih. Ya, kalau ikut kerja hajinya 6 hari saja. 6 hari je, bukannya lama. Masya-Allah, nanti di pendetailan dalam kursus haji nanti, kalau tuan-tuan perempuan kelapangan masa, hari Ahad ni kita dah mula di Masjid KLCC selama 14 siri, ya, daripada 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari setiap hari Ahad. Bayaran tak ada, percuma je, ya, boleh pergi dengan duduklah. Tapi adalah tabung tu jalan. Bila tabung tu jalan tu, kena tengok-tengoklah sikit, gerakkan dia, ya, sebab kita nak pergi makan minum kita lah. Waktu pukul 10 lebih tu kita nak minum pagi. Jadi insyaAllah minggu hari Ahad ni lah kita mula. Saya akan detailkan daripada awal tu sampai habis, satu persatu lah. Bagi yang dah biasa tu, kita menambahkan, memantapkan kefahaman lagi. Sebab dalam kerja-kerja haji ni tuan-tuan, kalau kita tak berapa faham, kita pergi sana ketemu masalah banyak. Masalah banyak. Sebab soal-soal haji dan umrah ni, dia perkara yang ada kaitan dengan ilmu yang kita belajar. Kalau ikut-ikut orang tak boleh. Masalah khilafiah terlalu banyak dalam bab haji. Ya, kita ambil apa yang kita belajar, itu yang kita laksanakan. Baik, tempat yang Allah melarang siapa yang qada hajat menghadap kepadanya, itulah kiblat. Dan tempat yang Allah memberikan balasan bagi sesiapa sahaja yang berniat jahat walaupun belum melakukan kejahatan, maka dia dikira satu kejahatan. Kalau tempat lain kita niat nak buat jahat, belum lagi ditulis. Tapi kalau di tanah haram Mekah Al-Mukarramah, kita niat nak buat jahat je dah tulis jahat. Kita niat saya nak buat jahat, dah tulis jahat dah. Itulah yang kita katakan tempat yang berbeza daripada tempat lain. Kalau tempat kita, kalau kita belum lagi berniat, kita belum lagi melaksanakan kejahatan tadi, maka kita belum ditulis kejahatan. Setelah kita buat betul-betul, barulah ditulis kejahatan. Selagi kita tak buat, kita tak dianggap sebagai melakukan kejahatan. Baik, selain daripada itu, sesungguhnya masih banyak